Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan buat satu ulang kaji ataupun kita nak belajar tentang um, KAFA, salah satu daripada subjek KAFA tahun 3 dan juga persediaan untuk UPKK dalam subjek ibadah, yang mana tajuknya dah terpampang besar kat sini, hadas kecil dan besar. Okey, hadas kecil dan besar. Okey, untuk perkara yang pertama, kita akan tengok kepada pengertian hadas. Apakah maksud hadas itu sendiri? Okey, tengok, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang. Okey, kekotoran maknawi ni adalah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria ataupun kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh mata kasar pada diri seseorang. Maksudnya kalau kita contohnya seperti hadas kecil ataupun hadas besar. Bila kita cakap tentang hadas kecil ataupun hadas besar, biasanya boleh tahu kan, kalau kita contohnya kencing, ada bau, ada warna. Macam mana dia kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ni adalah salah satu daripada, orang kata, kalau nak bersihkan dia bukan sekadar basuhan semata-mata. Maksudnya kalau hadas kecil perlu untuk kita berwuduk dan hadas besar perlu mandi wajib. Okey, yang tu kita akan bincangkan selepas ni secara lebih lanjut. Okey, kemudian kita tengok maksud hadas kecil. Hadas kecil ialah apa-apa perkara yang memerlukan seseorang itu berwuduk. Okey. Kemudian hadas besar pula ialah apa-apa perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Okey, macam yang kita cakap tadi, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang seperti hadas kecil dan hadas besar. Dan dia bukan sekadar cucian ataupun basuhan ataupun menghilangkan kekotoran tu dengan cara basuh guna air ke, tapi mesti ada perkara macam hadas kecil kena berwuduk, hadas besar nak sucikan dia lagi kena mandi wajib. Okey. Seterusnya kita tengok kepada ibadah yang perlu bersuci daripada hadas. Okey, kita nak buat ibadah ni mesti kita dalam keadaan bersuci daripada hadas. Okey, antaranya ialah solat. Nak solat kena suci daripada hadas. Tak kisahlah hadas kecil ke, hadas besar ke, kena suci. Okey, yang kedua, ibadah tawaf. Okey, ibadah tawaf. Biasanya dilakukan oleh orang yang mengerjakan umrah ataupun haji. Okey, tawaf ni maksudnya membuat pusingan 7 kali mengelilingi Kaabah bermula daripada garisan yang setentang dengan Hajarul Aswad, dan pusingan dia tu ke arah lawan jam. Okey, lawan jam, dan merupakan rukun ataupun kewajipan bagi orang yang menunaikan haji dan umrah. Itu tawaf. Maksudnya kalau tak bersuci tak boleh tawaf. Okey. Dan yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau kita nak sentuh Al-Quran, kita mesti suci daripada hadas. Maksudnya kalau hadas kecil tak boleh sentuh Al-Quran, apatah lagi hadas besar pun tak boleh nak sentuh Al-Quran. Mesti suci daripada hadas. Okay, maksudnya kalau kita berhadas kecil, nak sentuh Al-Quran kita kena ambil wuduk. Kalau kita berhadas besar, nak sentuh Al-Quran, kita kena mandi wajib. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada dalil. Okey. Dalil wajib bersuci. Okey, apa dalilnya? Okey, dalil ni sama ada perkara tu disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang lagi tepatnya dalam dalil kali ni adalah dalil naqli. Iaitu apa yang kita boleh tengok kat sini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takbalu salati, okey, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Maksudnya, tidak diterima solat seseorang yang berhadas sehingga berwudu. Okey. Okay, ni Rasulullah bersabda, Rasulullah kata tidak diterima solat seseorang yang berhadas kecuali apabila dia berwuduk terlebih dahulu. Okey. Okey, itu dalil wajib bersuci daripada hadas. Okey, kemudian kita tengok kepada sebab-sebab berlaku hadas kecil. Apa sebab-sebab berlaku hadas kecil? Okey, yang pertama, keluar sesuatu daripada kemaluan atau dubur seperti air kencing. Okey, maksudnya bila kita ni dinyatakan sebagai berhadas kecil apabila keluar sesuatu daripada kemaluan ataupun dubur seperti air kencing. Apa contoh lagi? Macam contoh tadi, kalau kita kencing, maksudnya kita berhadas kecil, ataupun keluar daripada dubur macam terkentut ataupun kita pergi berak. Okey, tu semua adalah hadas kecil. Maksudnya selepas, contohnya kalau kita terkentut apa tu, nak solat ataupun nak pegang Al-Quran, kita kena berwuduk. Sebab ni hadas kecil kan, hadas yang boleh disucikan dengan cara berwuduk. Okey, yang kedua, bersentuh kulit lelaki dan perempuan dewasa yang boleh dikahwini tanpa berlapik. Okey, kita bersentuh kulit ke kulit. Okey, kulit ke kulit dengan siapa? Antara lelaki dan perempuan dewasa yang boleh dikahwini tanpa berlapik. Maksudnya kita sentuh kawan perempuan ataupun yang orang perempuan dia sentuh kawan lelaki dia, tersentuh ke, menyentuh ke, semua batal. Orang yang boleh dikahwini, maksudnya kalau adik-beradik, kalau kita sentuh adik perempuan kita ke, ataupun kalau kita seorang kakak, kita sentuh adik lelaki kita ke, itu tak menyebabkan hadas kecil. Kalau masa tu kita berwuduk, tak membatalkan wuduk. Tapi ini sebab berlakunya hadas kecil ni apabila bersentuh antara kulit ke kulit antara seorang lelaki dan perempuan dewasa yang boleh dikahwini tanpa berlapik. Maksudnya kalau contohnya kalau ada lapik, ada kain ke, ada buku ke, buku kita letak buku macam ni. Ni tangan kita kat bawah, kemudian tangan orang perempuan ke atas, yang ni berlapik lah. Dia tak jadi hadas kecil lah. Masih, kalau ada wuduk pun tak batal lah wuduk sebab berlapik. Okay? Tapi kalau tak berlapik, contoh sentuh macam ni antara lelaki dan perempuan, maka masa tu kita dah berhadas kecil. Kalau masa tu kita berwuduk, wuduk kita dah pun batal. Okey. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur diri sendiri atau orang lain dengan tapak tangan atau jari tanpa lapik. Okey, ini sebab berlakunya hadas kecil yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur diri sendiri. Kita sentuh kemaluan kita sendiri ataupun kita sentuh kemaluan ataupun dubur orang lain dengan tapak tangan. Okey, dengan tapak tangan ni tapak tangan. Okey, dengan tapak tangan atau jari tanpa lapik. Okey, kita sentuh. Maka bila tersentuh kemaluan ataupun dubur, masa tu kita dah berhadas kecil. Maksudnya awak dah ambil wuduk. Contohnya kalaulah awak dah ambil wuduk, ini masuk perkara yang membatalkan wuduk. Kalau awak dah ambil wuduk, kemudian awak tersentuh kemaluan awak dengan tapak ni. Okey, ni tapak. Okey, keseluruhan jari ini dengan tangan ni, kalau awak sentuh guna tapak ni, dia akan batal. Maksudnya kita kembali berhadas kecil. Tapi kalau belakang, tak apa. Okey? Okey, seterusnya. Sebab-sebab berlaku hadas kecil yang lain, yang keempat adalah tidur yang tidak tetap papan punggung. Okey, tidur yang tidak tetap papan punggung.
Maksudnya kalau kita tidur mengiring ke, macam mana tidur tetap papan punggung ni? Tidur dalam keadaan kita duduk dalam keadaan tegak, papan punggung kita pun akan rasa macam tak terbalik ke sini, tak terbalik ke sana, tidak mengiring. Itu maksud tetap papan punggung. Maksudnya kalaulah kita terlelap tu, kita pun dah tak ingat sama ada kita tidur tu dalam keadaan papan punggung kita tetap ataupun tidak. Senangnya, bila tertidur, ambillah wuduk semula. Okey. Kemudian, yang kelima, hilang akal. Okey, hilang akal disebabkan mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Okey, orang yang hilang akal maka dia berhadas kecil. Okey. Sebab-sebab berlaku hadas kecil, hilang akal disebabkan mabuk. Orang yang mabuk dia berhadas kecil. Orang yang pitam, dia dah ambil wuduk, lepas tu dia pitam. Dia pitam, lepas dia sedar tu dia kena ambil wuduk balik. Walaupun dia ingat, sebelum tadi sebelum aku pitam aku dah berwuduk. Tak payahlah ambil wuduk lagi. Salah. Kalau dia solat dia tidak sah. Okey? Atau sakit ataupun gila. Gila sekejap. Tiba-tiba hilang ingatan ke, gila ke, itu adalah hadas kecil. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada sebab-sebab berlaku hadas besar. Okey, tadi hadas kecil, ini sebab-sebab berlaku hadas besar pula. Apa sebab-sebab berlaku hadas besar? Okey, sebab-sebabnya ialah yang pertama berlaku persetubuhan atau keluar mani. Berlaku persetubuhan ni maksudnya perhubungan antara lelaki dan perempuan. Okey, persetubuhan. Hubungan seks antara lelaki dan perempuan atau keluar mani. Air mani ni air yang keluar kerana terangsang nafsu syahwat. Macam itulah saya boleh sharekan dekat sini. Untuk lebih lagi kena belajar lebih lagi. Yang penting kita tahu sebab-sebab berlakunya hadas besar, berlaku persetubuhan atau keluar mani. Yang kedua, apa lagi sebab berlakunya hadas besar? Keluar darah haid dan nifas serta wiladah. Okey, itu keluar darah haid bagi orang perempuan lah ni. Semua berlaku pada orang perempuan ni. Keluar darah haid dan nifas serta wiladah. Okey. Darah haid, darah yang kotor yang terjadi pada orang perempuan. Nifas dan wiladah ialah darah yang keluar daripada orang perempuan selepas melahirkan anak. Okey, bila melahirkan anak maka dia nak sucikan daripada benda ni semua. Maksudnya selepas berlaku persetubuhan ataupun keluar air mani ataupun keluar darah haid ataupun keluar darah nifas ataupun wiladah, dia nak sucikan diri dia kena bersihkan kekotoran tu. Kalau ada darah, bersihkan darah tu, kemudian dia kena mandi wajib. Okey. Okey, itu antara kita dah belajar tentang maksud hadas, apa maksud hadas kecil, apa maksud hadas besar. Kemudian kita dah tengok tentang apa lagi? Perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil, perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar, dan cara nak menyucikan dia, kita akan sambung di video yang akan datang. Okey, jangan lupa untuk teruskan menonton video ulang kaji ni. Dalam siri yang akan datang, kita akan tengok cara-cara nak bersihkan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan pada kali ini. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua untuk mengulang kaji UPKK untuk pelajar-pelajar yang belajar kafah tahun 3. Okey. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.